Ahli Parlimen di Johor ditahan SPRM disyaki terbabit kes rasuah. Sindiket seludup dan proses tenggiling tumpas. Pemancing yang hilang selepas selamatkan 4 sekeluarga belum ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awal pagi hari ini, 5 sekeluarga termasuk bayi perempuan berusia 9 bulan menemui ajal selepas terbabit kemalangan di Kampung Pengkalan Atas, Batu Rakit dekat Kuala Nerus, Terengganu. Kereta dinaiki mereka terbabas dan merempah pokok kira-kira jam 2.50 pagi. Ketika kejadian semua mangsa dalam perjalanan balik ke rumah di Kampung Durian Mas Maner selepas menghadiri kenduri kahwin di Kota Baru, Kelantan. Pihak bomba dan penyelamat Kuala Nerus dan Kuala Terengganu bersama 12 anggota mengambil masa kira-kira 15 minit untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Terdapat 5 mangsa yang berada di dalam kenderaan dan 1 mangsa telah dikeluarkan oleh orang awam setibanya kita di lokasi kejadian. Anggota bertindak mengeluarkan kelima-lima mangsa dengan menggunakan peralatan rescue cutter dan kita telah serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Mangsa maut dikenali sebagai Muhammad Khairul Nizam Jusoh 38 tahun, isterinya Nur Shazlin Sharizam Saleh 21 tahun dan anak mereka Nur Khaira Aisyah berusia 9 bulan. 2 lagi yang maut, adik dan ibu kepada Nur Shazlin, Muhammad Nasrullah 5 tahun dan Rozlawati Mustafa Lais Razali 43 tahun. Seorang lagi anak pasangan suami isteri itu, Muhammad Khairul Haziq 5 tahun parah dan kini masih dirawat di Hospital Sultanah Nur Zairah, Kuala Terengganu. Jenazah 5 sekeluarga terbabit selamat dikebumikan kira-kira jam 4.45 petang tadi. Jenazah ditempatkan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Durian Mas Maner, Kuala Terengganu. Jenazah 5 sekeluarga ini sebelum itu disembahyangkan di Masjid Jalan Pusara selepas Zuhur. Ketika ditemui, bapa kepada Nur Shazlin Sharizam iaitu Saleh Tahir tidak menyangka kata-kata isterinya Rozlawati Mustafa untuk tidak mahu pulang lagi menjadi kenyataan. Sebelum kejadian tu arwah adalah dia bel-bel ke anak-anak dia, waktu dia kata mak gini tak mau balik-balik. Lepas tu saya pun tegurlah sikit. Tak mau dia cakap gitu. Gitu je lah. Tapi dah cakap dia tu jadi... Dah saka cakap dia tu jadi gini, berlaku kemalangan ni. Susulan kenderaan dinaiki 4 sekeluarga terjunam ke dalam Sungai Terengganu di Pulau Warisan, Kuala Terengganu. Lelaki yang hilang selepas menyelamatkan 4 sekeluarga terbabit sehingga kini belum ditemui. Usaha mencari akan diteruskan sehingga lewat malam ini. Mangsa Abdul Bari Ashraf Muhammad 31 tahun dari Kampung Panji adalah antara beberapa individu yang cuba menyelamatkan 4 sekeluarga terbabit. Menurut Penguasa Kanan Bomba 2 Negeri Terengganu Muhammad Salahuddin Isa, radius pencarian mangsa sejak semalam diperluas. Kawasan muara sungai berkenaan dikatakan mempunyai banyak lumpur dan batu akibat kesan tabakan selain arus agak deras. Sehingga kini ahli keluarga mangsa setia menanti di lokasi kejadian. Mereka turut mengadakan solat hajat. Kenderaan pacuan 4 roda yang terjunam di sungai berkenaan dibawa naik ke darat kira-kira jam 11 pagi tadi. Ia didapati tenggelam sedalam lebih 9 meter. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 malam semalam, kenderaan pacuan 4 roda dinaiki 4 sekeluarga terbabit terjunam ke dalam Sungai Terengganu di Pulau Warisan secara mengundur apabila pemandunya dipercayai cuba mengalihkan kenderaan namun tersalah giar. Tindakan pantas beberapa orang awam termasuk Abdul Bari yang berada di lokasi kejadian ketika itu telah menyelamatkan Suryati Rosli 38 tahun bersama 2 anaknya dikenali sebagai Iman 4 tahun dan Dafiati Ziani 3 tahun serta anak saudaranya Nur Diana Aziani 24 tahun. 21 pegawai serta anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pasukan Polis Marin dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu turut terbabit dalam operasi ini.
Ini tindakan yang akan diambil agar insiden tidak berulang. Kata Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, pihaknya akan meningkatkan aspek keselamatan di lokasi yang sering menjadi tumpuan rekreasi. Kita akan teliti kembalilah keadaan di sini, terutama untuk memastikan aspek keselamatan itu menjadi prioriti. Soal apa yang nak kita buat dengan Pulau Warisan ini, kita akan bincang dengan cara yang lain lah. Jadi kita akan pastikan aspek keselamatan dulu, dan saya akan minta Majlis Bandaraya bersama dengan Tabung Amanah Warisan untuk tengok apa yang boleh kita buat dalam waktu yang segera ini lah. Beliau sebelum itu menziarahi keluarga Abdul Bari di lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat sedang dilakukan di sungai berkenaan. Sokongan moral turut diberi kepada bapa mangsa Muhammad Mustafa serta ibu mangsa Masita Awang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan seorang bekas ahli parlimen bergelar Datuk di Johor berhubung 2 kes suapan wang ringgit dan sebidang tanah bernilai kira-kira RM230,000. Menurut sumber, lelaki yang berusia 56 tahun yang juga bekas ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda telah ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 12.40 tengah hari dan berkemungkinan akan didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru esok. Difahamkan bekas ahli parlimen berkenaan telah menggunakan jawatannya semasa menjawat jawatan ahli Lembaga Pengarah Felda dengan mengambil tindakan mengesyorkan dan meluluskan pelantikan sebuah syarikat percetakan. Beliau disyaki mempunyai kepentingan bagi kerja penerbitan akhbar satu suara di Felda dari tahun 2012 sehingga 2015 yang dianggarkan bernilai lebih 13 juta ringgit. Sebagai balasan pada tahun 2013, beliau telah menerima suapan wang bernilai RM50,000. Pada 2014 pula, beliau telah menerima sebidang tanah di Mukim Kota Tinggi Johor bernilai kira-kira RM180,000. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Bekas ahli parlimen itu akan menghadapi 2 pertuduhan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiksaan. Dari luar kelihatan seperti sebuah kilang dan gudang biasa. Selepas melakukan pemeriksaan, ia sebenarnya lokasi sindiket penyeludupan tenggileng dan tempat memproses daging serta kulit hidupan liar yang dilindungi itu. Serbuan telah dilakukan oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu bersama pegawai dari Jabatan Hidupan Liar Sabah Kemarin. Puluhan ekor tenggileng hidup, ratusan ekor tenggileng beku, sisir serta daging tenggileng yang dianggarkan bernilai 8.4 juta ringgit ditemui. Seorang lelaki warga tempatan berusia 35 tahun dipercayai pengurus kilang ditahan dalam serbuan ke atas kilang di Jalan Sepanggar. Semua tenggileng yang diproses ditempatkan dalam 6 peti sejuk beku. Serbuan kedua dilakukan di gudang di Kampung Bontoi, Jalan Tamparuli. Dengan tertangkapnya lelaki tersebut telah membawa pasukan polis dan juga tim daripada Jabatan Hidupan Liar ke sebuah gudang penyimpan di Kampung Bontoi, Jalan Tamparuli, Sabah, dan telah menemui ada 3 buah kontena panjang lebih kurang 20 kaki kali 8 kaki yang apabila dibuka dipenuhi penuh mengandungi kotak-kotak yang berisi daging tenggiling. Turut ditemui 2 kaki beruang dan 4 bangkai beku disyaki keluang bakau. Siasatan mendapati semua tenggileng terbabit dibeli oleh suspek daripada pemburu haram tempatan. Bertemu kembali, susulan keluhan peniaga kabut di Dataran 1 Malaysia di Kelaibang, Melaka yang bimbang tidak dibenarkan lagi berniaga. Kami mendapatkan reaksi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelaibang, Gui Tek, berhubung isu itu. Beliau memberi jaminan tiada peniaga di kawasan berkenaan akan ditamatkan operasinya. Saya boleh bagi jaminan, bukan sahaja mereka boleh peniaga-peniaga lama yang tegar punya, bukan sahaja kedudukan tapak akan dikekalkan. Di sambil itu kita akan bagi peluang kepada mereka jika ada tapak kosong. Itu jaminan, bukan ambil balik.
kecuali mereka kalau dapat memang satu tapak, dia duduk dekat 2 tapak, itu tak betul lah. Sekiranya berlaku. Semalam Berita TV9 melaporkan lebih 200 peniaga di Dataran 1 Malaysia, Klebang khuatir tidak dibenarkan lagi berniaga selepas penganjur baharu mengambil alih pengurusan tapak berkenaan. Guitek mengesahkan bahawa penganjur baharu telah dilantik pada 1 Februari lalu selepas kontrak penganjur terdahulu tamat 31 Januari lalu. Beliau telah mengarahkan penganjur baharu berkenaan mengekalkan kira-kira 200 peniaga di Dataran 1 Malaysia itu. Ahli keluarga memohon pertimbangan Wisma Putra bagi membantu ahli keluarga melawat tahanan Malaysia di Poipet Benteng Manshe, Kemboja yang ditahan sejak 11 Disember lalu. Hasrat itu disuarakan kepada Ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Shan berikutan komunikasi yang terhad setakat ini di samping mahu meninjau sendiri keadaan mangsa di sana. Menerusi satu kenyataan hari ini, Larry memaklumkan bahawa pihaknya sudah menghantar surat kepada Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Malah turut dimohon agar kementerian dapat memberi pandangan untuk pihaknya membawa wakil media meninjau keadaan tahanan Malaysia di sana. Tambahan pula, wakil keluarga memaklumkan terdapat seorang daripada 47 rakyat Malaysia yang ditahan di Kemboja dikejarkan ke hospital minggu lalu bagi menjalani pembedahan di perut. Bagaimanapun, maklumat terperinci tidak diperolehi memandangkan masalah komunikasi. Semalam, Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan pihaknya kini sedang dalam rundingan dan menumpukan usaha membawa pulang segera 47 rakyat Malaysia. Jelasnya, setakat ini kerajaan Kemboja memberikan kerjasama baik dan membenarkan pegawai dari Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh melawat ke semua tahanan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, individu yang akan mengisi jawatan Ketua Polis Negara dan timbalannya akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Satu perbincangan bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dibuat bagi memilih calon untuk kedua-dua jawatan penting Badan Keselamatan Negara itu. Kita akan putuskan nanti pengganti bagi kedua-dua jawatan penting dalam polis. InsyaAllah saya akan bincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tempoh yang terdekat, kerana tempoh untuk bersara pun sudah hampir tiba. Jadi ini akan diputuskan dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi, insyaAllah. Sebelum ini dilaporkan kontrak perkhidmatan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun dan timbalannya Tan Sri Nur Rashid Ibrahim akan tamat pada Mei ini. Sementara itu, ketika ditanya mengenai isu gejala dadah ketika ini, Tan Sri Muhyiddin secara peribadi mengakui masalah tersebut semakin membimbangkan. Bagaimanapun, katanya Kementerian Dalam Negeri bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mempunyai rancangan khusus yang berterusan untuk menangani masalah itu. Ini pula reaksi Tan Sri Muhyiddin mengenai kerjasama antara UMNO PAS pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Semenyih. Tegas beliau, jangan ambil mudah. Kurang pasti pasal mereka sudah cuba di Cameron Highland dan nampaknya mereka berjaya. Tapi situasi Cameron Highland dan Semenyih tidak sama. Dan situasi dan keadaan pun tidaklah seperti di sana. Apapun, kita tidak akan mengambil sikap mudah. Kalau benar mereka masih nak bergabung lagi, kita ambil satu strategi yang perlu untuk menangani masalah itu. Ya. Sehubungan itu, beliau menyeru jentera bersatu dan Pakatan Harapan untuk bekerja keras, bersatu dan bergerak sebagai satu pasukan yang mantap bagi memastikan kemenangan dapat kembali jadi milik mereka. PH juga katanya akan mengambil peluang pada kempen PRK itu untuk menjelaskan pelbagai isu termasuk dakwaan kononnya mereka tidak mempertahankan kepentingan Melayu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan Jawatankuasa Bersatu Hulu Langat, Penghulu dan Ketua Kampung Dun Semenyih. Dalam sidang media sama, beliau turut memaklumkan PH akan mengumumkan calonnya dari Bersatu pada 14 Februari ini. Bertemu kembali. Kebiasaannya kelas atau bengkel tidak formal dilakukan dalam bilik atau dewan. Namun bagi menjadikan ia lebih menarik, kawasan terbuka boleh membangkitkan suasana lebih santai. Apatah lagi jika ia tidak melibatkan banyak peserta. Ikuti laporan Yasin Mansur.
Bagi mereka yang bekerja Isnin hingga Jumaat, hujung minggu terutama pada 11 pagi masa paling sesuai untuk beriadah dan melakukan pelbagai aktiviti. Takkan asyik nak terperuk di rumah. Tidak kurang juga ada yang menyertai kursus ringkas untuk menambah pendapatan. Sesi terbabit pula pasti menarik perhatian peserta kalau kena dengan konsep dan pendekatan seperti berkelah di Taman Tasik atau Taman Rekreasi. Orang kata, wah, ada style lah, sambil menikmati persekitaran indah dan udara pagi yang segar. Kita lebih mesra dan pemahaman dari segi subjek pun lebih jelas lah, maksudnya lebih jelas daripada kita buat dalam kelas nampak macam very serious. Ini lebih santai, tertutup. Ini idea pun lebih banyak dikeluarkan. Kata apa, aura alam ni pun banyak. Konsep berkelah untuk kelas menghasilkan video menarik di media sosial menerusi aplikasi di telefon pintar. Bukan hanya mendapat perhatian orang KL. Saya datang dari Terengganu ni sebab kat Terengganu memang tak ada lah benda macam ni. Lagi satu dia ni macam personal coaching. Jadi memang santai je, relax je. Jadi saya rasa macam wow sangat sebab dapat belajar semua benda-benda macam ni macam. Saya dapat terus praktikkan apa yang saya belajar because dekat outdoor ni terus boleh shoot dengan lebih cantik, dengan lighting yang lebih baik. Ya, alam sekitar pencahayaan yang terlalu cantik dengan kawasan taman ni. So saya dapat belajar dengan keadaan yang cozy, dengan gambar yang saya record pun hasilnya memang puas hati. Suasana indah pasti mencetuskan pelbagai idea dan inspirasi kepada peserta untuk mempromosi produk mereka di media sosial. Sebut pasal berkelah dah tentu kita terbayang tepi pantai atau kawasan air terjun. Tapi kalau suasana yang macam ni kita berkelah dan konsep ini diterapkan untuk sesi pembelajaran dan perkongsian ilmu, saya rasa cukup menarik. Jadi semua syok tak? Syok! Laporan Yasir Mansur. Acara mengemping dan mengocak ikan adalah amalan tradisi orang dulu-dulu ketika habis musim menuai padi. Di Negeri Sembilan, aktiviti itu diteruskan yang mana Homestay Sungai Buloh di Jelebu telah dipilih sebagai lokasi tahunan bagi acara itu. Penganjuran ini telah menarik lebih 1,000 pengunjung yang mahu merasai pengalaman mengemping dan mengocak. Bukan sahaja generasi muda, malah golongan dewasa dan warga emas turut berminat dengan acara ini bagi mengimbau kenangan silam. Proses menyediakan emping ini harus dilakukan secara berkumpulan. Padi akan digoreng sehingga menjadi bertih dan ditumbuk. Program yang menjadi acara tahunan ini telah dirasmikan oleh Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Sembilan, Bakri Sawir. Sukan insiden pengadil ditimpa kecederaan sehingga perlawanan tertangguh pada pertemuan Liga Super Perak menentang Kedah semalam memang jarang sekali berlaku. Apatah lagi apabila timbul pertikaian kerana Kedah membantah penggantian pengadil berikutan pembantu pengadil keempat yang diminta mengambil alih berasal dari Perak. Situasi ini jelas sekali mencalari imej Liga Malaysia. Apatah lagi polemik mengenai prestasi pengadil yang kerap menjadi pertikaian sebelum ini belum lagi berkesudahan. Kecederaan pengadil perlawanan Hamdan Awang menyebabkan perlawanan Perak Kedah terhenti 30 minit, satu tempoh yang agak panjang sehinggalah pembantu pengadil satu Muhammad Syahrin Omar mengambil alih. Tahap kecergasan Hamdan Awang memang boleh dipertikai kerana jarang sekali seorang pengadil mengalami kecederaan hamstring sewaktu mengadili perlawanan. Tetapi tindakan susulan Komisioner Perlawanan Im Elakovan yang gagal bertindak pantas dalam membuat keputusan lebih mencetuskan suasana hangat di bangku simpanan kedua-dua pasukan. Pastinya sekali lagi jawatan kuasa pengadilan FAM yang kini diketuai ACP Mat Dali Wahid bakal menjadi tumpuan. Penjelasan dan siasatan menyeluruh perlu dilakukan bukan sahaja berkaitan kecergasan pengadil perlawanan tetapi juga prosedur operasi standard SOP yang perlu dilakukan apabila berlakunya situasi tidak terduga seperti perlawanan semalam. You have 4 officials who are from the home ground. I don't see any games having that. So maybe I'm new here, right? So I'm not really sure about the other game. But for me, I think we have to always be ready and expect, something's going to happen. What happens if, let's say, the referee is not healthy and collapse? So we can't really expect
it's going to be 90 minutes, the referee going to be perfect. There's no way, there's no perfect in life. So I really can't comment on that, but I just, like I say, I hope, he recover and have a good game, because it's not easy for him, because I can see tears are coming out. He's trying his best to go inside again, to help the league. I think everybody saw the game. So what can I say? I just want to talk about football. Both teams play really good football, and at the end of the day, 1-1, and we both go home with 1 point. Have you ever encountered this kind of... Never in my life. In your career? First time? First time. First time for everything. Apapun, Stadium Perak nyata meriah malam semalam dengan kehadiran lebih 25,000 penonton yang mengambil kesempatan atas kemasukan percuma bagi perlawanan Perak Kedah. Sebelum insiden pengadil perlawanan cedera yang menyaksikan aksi tertangguh setengah jam, tuan rumah Perak terlebih dahulu menggamatkan suasana apabila Brandon Gunn menembusi gawang pelawat pada minit ke-18. Bagaimanapun, kegembiraan tuan rumah tidak lama apabila Kedah hanya memerlukan 3 minit untuk menyamakan kedudukan hasil penyedar Renan Alves. Kedua-dua pasukan bagaimanapun buntu untuk mencipta tambahan jaringan selepas itu, dan keputusan seri 1-1 kekal hingga tamat sepenuh masa. Memang tidak dinafikan isu tunggakan gaji yang melanda kebanyakan pemain dalam Liga Malaysia kali ini begitu meruncing sekali. Namun rata-rata pemain tidak mudah melata, sebaliknya ruang yang luas diberikan kepada pengurusan untuk menunaikan janji mereka. Dan itulah yang dilakukan pemain-pemain Perlis yang membuktikan mereka bersikap profesional ketika mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas UiTM FC pada aksi kedua Liga Perdana. Bagi skuad Singat Utara, segalanya kini terpulang kepada pihak pengurusan Persatuan Bola Sepak Perlis PFA untuk melaksanakan tugas mereka. Dan sekiranya ia tetap tidak berlaku, masing-masing sedia untuk angkat kaki memilih haluan yang lebih baik. 3-4 bulan takkan nak main lagi kan. Kalau orang dah tak mampu bayar kan. Tapi saya harap pihak pengurusan boleh mencari inisiatif untuk menajar pasukan dan untuk kekalkan pasukan ini ke dalam Liga Perdana. Profesionalisme pemain nyata jauh berbeza dengan Presiden PFA yang nampaknya masih menunjuk jari kepada media yang dikatakan menjadi punca masalah dalam pasukan Perlis. Kita Perlis ni kalau dia masalah sekarang ni media lah. Kan? Dekat luar tu cakap macam-macam benda berkorek. Kita daripada side kita tak ada apa-apa masalah pun. Kan? Tapi bila benda korek bukan-bukan ni daripada akar umbi semua nak korek, daripada kubur semua nak korek, ini masalah lah. Kan? Semua saya minta tolong sekarang ni bagi ruang dan masa lah pada kami. Kan? Bagi ruang dan masa. Sekarang ni pun kita baru mula mengurak langkah. InsyaAllah kita cuba buat yang terbaik. Jadi bab-bab gaji ke bab-bab isu-isu yang berbangkit tu saya rasa tak ada masalah lah. Apapun, pemain-pemain skuad Singat Utara tidak menjadikan isu tunggakan gaji yang melanda alasan untuk tidak menampilkan aksi terbaik seperti mana ketika mencatat kemenangan sulung Liga Perdana mengatasi UiTM FC 3-0. Paling menonjol Khairil Muhmin Zamri yang menjaringkan 2 gol buat Perlis. Bermula dengan jaringan mudah pada minit ke-32, Khairil Muhmin menggandakan kedudukan 5 minit berselang untuk Perlis Lisa mendahului 2-0 tamat separuh masa. Selepas rehat, gol ketiga Perlis menyusul. Kali ini hasil penyudah Kevin Ose yang menerima hantaran Azmi Muslim pada minit ke-73. Kemenangan 3-0 yang diraih ini bagai isyarat kepada pengurusan PFA untuk segera pulihkan keadaan. Laporan sukan itu mengakhiri berita TV9. Kami tinggalkan anda dengan visual lelongan kereta klasik di Paris, Perancis. Saya Zahra Mustafa Hussein. Assalamualaikum dan selamat malam.